So bila Captain cerita, Captain sebut dulu semasa pandemik orang downgrade, Captain upgrade. Macam mana tu? Macam mana jadi macam tu? Okay. Okay, upgrade dengan downgrade ni definition dia luas lah. Kita boleh panggil dia dari segi material, in term kalau orang kata rumah, kereta. Tapi bagi saya ada definition yang lebih bermakna adalah macam sebelum ni kan orang kata aku tak ada masa dengan family sebab aku kerja busy, tapi tiba-tiba pandemik jadi. So semua orang kena duduk rumah, tak keluar merayau, habiskan masa dengan family. Ya, tengok. You nampak tak Allah punya takdir tu kan? Orang kata tak ada masa kan. So apa you buat selama kita PKP 2-3 kali juga kan. So beberapa bulan lah. Kalau kita tak boleh kata setahun pun, maybe beberapa bulan dengan family. Ambil kau masa dengan family kan. Lebih masa dengan family. So apa yang okay, one in term of yang lebih bermakna pada kehidupan. So masa tu juga yang macam I fikir macam aku kerja selama ni sebenarnya untuk apa kan, untuk apa. End up umur aku dah reach 40 years old kan. So macam katakan macam orang nak menikmati usia tua dia kan, usia tua dia dengan beribadah. Tapi sekarang ni macam I fikir macam apa yang aku tak cukup lagi dalam kehidupan ni kan. So alhamdulillah semua dah cukup. Cuma lepas tu ditakdir pula dapat pula jiran yang selalu mengajak pergi ke surau kan. Jadi macam hidup I tu dah jadi macam, daripada macam aku dah macam hidup selama pandemik, aku dah macam hidup macam dah berpencin dah. Aku duduk pergi surau, sembahyang berjemaah kan, maghrib dengan kuliah kan. So apa lagi yang aku nak kan. So aku memang dah macam berpencin dah. Gaji dapat, berpencin lagi. So apa yang dalam pada tu juga ada orang share kan. Kan kita dapat mora, whatever mora kan. Bila kita dapat mora, so duit apa, kita ada duit, tapi duit tu kita tak perlu bayar loan. So apa nak buat dengan duit lebih-lebih ni? Apa yang saya nampak ada orang upgrade dengan duit lebih ni, upgrade dia dengan membeli something lah, membeli sesuatu, basikal ke whatever kan, beriadah. Banyak orang beriadah. Basikal mahal-mahal, RM20,000 kan. Macam pilot ni tak kerja tapi beli basikal mahal-mahal kan. Macam So apa yang I terkesan dalam hidup I adalah masa tu orang share dalam YouTube, dia apa yang money, duit extra yang dia dapat setiap bulan tu daripada mora tu, dia bayar kepada hutang-hutang jahat dia. Contohnya macam credit card, contoh macam personal loan. So macam sebelum ni actually I ada banyak lah credit card pakai banyak. So bila selepas kes yang I down tu, dan I tinggalkan 2 credit card. So 2 credit card tu I pakai dalam my limit, satu kad tu 40,000. So satu kad tu I ada hutang lebih kurang 20,000 plus lah. So ada 2 credit card, hutang ada 56, lebih kurang 56-58 gitu lah. So apa yang I buat adalah 2 Excel whatever macam bila pada YouTube yang I tengok tu kan, dia share, dia bayar macam orang ni gaji dia dalam sebulan, berapa gaji dia yang dia buat benda-benda macam ni kan, bayar kredit kad ni. Aku ni yang gaji banyak-banyak ni, aku buat apa lah? Nampak tak? Nampak tak? Aku buat apa ada lah? Kelebihan tu sebenarnya ada pada Captain, tapi kenapa kita tak memilih untuk tak bayar kan, macam tu kan? Betul. Aku buat apa sebelum ni? So, kenapa aku tak gunakan benda-benda ni untuk settlekan contoh kredit kad kan? So apa yang I buat, I nekat whatever extra money yang I ada tu, I dump sampai kosong credit card I lah. Kosong, tak bayar apa. Settle. Bagus. So itu one of the benda yang kita kena fikir lah, kita ke upgrade. So apa lagi I boleh buat selepas tu, macam kita boleh buat, kita ada rasa something satisfaction tau. So I tekan tanya diri, apa lagi aku boleh buat Okay, I tengok macam okay, maybe kita boleh kurangkan komitmen. Contoh, monthly apa yang aku bayar? Tengoklah. Okay, aku bayar sewa.
Okay, hari ni mungkin saya nak cerita sikit lah. Selama selepas saya kahwin baru ni, saya tinggal rumah kondo je. Saya kondo yang agak kecil jugalah. Saiz lebih kurang dalam 1,000 lebih square feet sikit lah, 1,100 lebih kurang. Okay, so kondo tu ada 3 bilik. 3 bilik dan 2 bilik air lah. So harga sewa dia adalah sebelum pandemik 1,250 saya bayar. 1,000 sebagai seorang pilot menyewa harga rumah 1,250. So ada banyak benda yang kalau saya cerita orang tak percaya saya buat. Macam even sebelum tu saya duduk macam ada saya share lah pada story saya 3 tahun dekat jadi wide body captain kan. Sebab saya sedar diri saya, komitmen saya duduk. Kenapa saya katakan saya duduk kawasan Bangla? Sebenarnya kawasan Bangla tu memang ya betul. Saya beli satu property kat situ. So saya tak mampu nak duduk rumah besar. So apa yang saya duduk kat kawasan tu lah. Tapi actually my property lah. Tapi rata-rata yang duduk menyewa kat situ Bangladesh, Indonesia, macam tu lah. So kawasan murah. Saya rasa saya tak malu sebab saya sedar diri saya ada kemampuan pada ketika tu, itulah kemampuan. Itulah ya, kemampuan betul, pada ketika tu. Kan. Betul. Itu je yang saya mampu. So sampailah bila saya kerja balik, satu ada captain, dia datanglah tengok sebab semasa tu saya buat bisnes saya kat situ lah, bisnes scam tu. Dia datang melawat saya. Bila datang melawat saya, dia mula tak percaya. Dia tak percaya tau. Saya duduk kat situ, masa tu saya FO lah, dia captain. Saya cakap, ya betul kau duduk kat sini. Dia marah saya tau, dia marah. Dia macam, kenapa nak marah? I tak ada minta sedekah ke apa. I duduk je kat kawasan tu. So tapi dia marah, dia kata aku nak kau pindah, dia carikan rumah untuk I tau. Wow, sampai tahap macam tu. Dia cari rumah, dia nak I pindah juga. Dia kata hidup kita ni dia ada fasa. So kalau you dah lepas fasa tu, you kena keluar daripada situ. Saya pun masa tu dah start kerja balik lah, dah dapat. Maksudnya license saya dah activate balik. So dah ada, saya cakap okay lah, I just macam sebab masa tu pun nak buat business whatever kan. So ikutlah pindah. And then sampailah I duduk kepada kondo tu. Sebab tu harga rumah yang saya ceiling saya ada 1,200 lah. So cerita tadi adalah 1,250. Apa berlaku pada pandemik, saya nego dengan tuan rumah. Saya cakap saya gaji dah kena potong, komitmen saya whatever lah, saya cerita lah. And then dia dengan baik hati dia bagi rumah saya bayar 1,000 je sebulan. Even satu bulan tu dia kata 1 bulan tu tak perlu bayar pun, dia kata bulan yang itu dia bayar next month. Cakap baik gila tuan rumah. Masa tu saya macam doakan dia lah, rezeki dia whatever pertambahan. Sebab saya masa itu adalah saya apa target saya adalah kurang komitmen yang tu daripada rumah. Dan kereta saya pun masa tu, kereta yang saya pakai tu dah habis bayar lah. Tambah lagi apa lagi yang kita boleh buat adalah macam takaful. Saya cari perlindungan coverage yang lebih dengan harga yang lebih murah, komitmen monthly. Macam masa sebelum tu saya bayar lebih kurang 700 lebih. And then bila saya ambil company lain, dia jadi perlindungan lebih 1 juta lebih kurang macam tu. Tapi kita hanya bayar dalam RM500 lebih kurang macam tu. So ada penjimatan total macam adalah lebih kurang RM500 lah. Okay. So balik kepada macam masa pandemik masa pandemik tu lah berlaku semua ni. Ya, betul. Kejadian masa pandemik ni. Kejadian ni. And then pindah rumah semua tu. Betul. Satu kejadian adalah selalu banyak masa di rumah. Alhamdulillah ditakdirkan isteri saya mengandung.